Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And what's up guys? Hari ni korang bersama dengan host Ken dengan show kita, Syed Saddiq, ahli politik disekat masuk universiti. Dan juga kita bersama dengan Ken hari ni ialah Nazrin. Hai Nazrin. Hai Ken, apa khabar? Baik. Nazrin, boleh intro Dengar sikit kat tak? suara? Dengar. Dengar. Okey, mantap. Okey. Boleh intro Nazrin? Okey, nama saya Muhammad Nazrin Syamil Fauzi dan saya berumur 21 tahun dan saya berasal daripada Shah Alam Selangor. Okey, dan sekarang ni saya sedang belajar di Universiti Kuala Lumpur. Okey. Itu sajalah. UniKL. Ya, UniKL. UniKL kos apa Nazrin? Untuk UniKL saya ambil course diploma Engineering and Aeroplane Maintenance lah. Jadi bahagian-bahagian kapal terbang lah. Bahagian engineering lah, bukan pilot bahagian engineering. Pilot tu lain. Okay Nazrin, Nazrin sebelum tu Nazrin nak tanya sikit kan. Boleh. Seriously. Kos dah kapal terbang. Okay. Tapi minat ke politik? Sejujurnya daripada diri saya sendiri, saya ni ambil berat juga pasal politik ni. Sebab apa? Sebab saya ni dulu banyak saya aktif dengan berbagai aktiviti yang macam melibatkan politik. Contohnya kalau kita pegang jawatan-jawatan besar macam Barisan Kepimpinan Pelajar ke MPP kan, Majlis Perwakilan Pelajar, itu juga adalah politik, cuma politik yang kecil lah. Jadi saya suka juga kalau dekat tengok berita keluar, saya juga selalu tunggulah daripada berita-berita, tengok update daripada politik kita semasa ni. Sebab politik ni penting untuk kita nanti sebagai rakyat untuk menentukan hala tuju masa depan negara. Benda penting semua. Ramai yang tak ambil kira, ramai yang macam tak kisah tentang politik, tapi sebenarnya sangat penting lagi-lagi golongan-golongan muda sekarang ni. Jadi saya sendiri memang berat selalu tengok perbahasan dalam Dewan Rakyat, kadang tengok berita, ataupun saya juga follow kita punya ahli politik lah untuk melihat sendiri bagaimana mereka buat kerja sebagai seorang menteri. Tengok tu guys. Betul lah, betul. Memang terbaik kita pilih guest kali ni. Dia walaupun dah ambil pilot dulu, dia dengar juga politik. Okay guys, kita pun dengan topik kita pasal Syed Saddiq, ahli politik disekat masuk universiti. Jom kita bagi intro sikit lah untuk Nas. Bagi kita warm up sikit lah Nas. Nazrin. Boleh. Kasih semangat sikit. Okay. Alright, mantap. Okay. Ada tengok ke sekarang? Ada tengok live kita ke? Nanti kita masuk YouTube nanti. Ada YouTube, okay. Kes Syed Saddiq disekat UiTM minggu lepas punya kes ni menunjukkan ahli politik masih dilarang ke kampus. Padahal ada menteri pun cakap ahli politik boleh je masuk kampus ni. Tapi adakah ini sebab Syed Saddiq ni presiden muda atau dia pembangkang, dia membuatkan kita tak boleh masuk ahli kampus? Sebagai contoh, Syed Saddiq tak boleh masuk ke UiTM, tak nak sebut lah UiTM mana, tapi UiTM lah kan. Dia nak bagi tak lah. Yang tahu lah. JT lah. Ada ke sebab tak nak bagi pengetahuan politik yang lagi banyak ke orang muda, atau ada agenda sebaliknya? Okeylah, kita kat sini MKR akan cari sebabnya. Okey, Nas, untuk soalan pertama, ready ke? Boleh. Saya cuba jawab. Terbaik je. Mana saya boleh. Silakan. Okey, seperti ikut santai. Seperti ikut pembukaan saya, ban ni adalah hanya untuk orang politik macam Syed Saddiq, muda, pembangkang yang hanya larang masuk ke kampus. Padahal Perdana Menteri pun masuk ke kampus hari tu. So, kenapa nampak ada lagi beza layanan antara pembangkang ni? Adakah suasana politik kita tak matang, atau pentadbir universiti yang tak matang? Macam mana Nas? Okey, terima kasih saudara atas soalan tersebut. Jadi benda ni untuk kita mengutarakan ataupun kita nak bagi pendapat lah, perlu juga ambil berat pasal berita-berita terkini lah. Okey, jadi pendapat saya pertamanya memang apa yang kita nampak sekarang ni, ada je pemimpin politik yang dah pun
bergerak ke kampus-kampus universiti ataupun mana-mana sekolah rendah tak ada lagi lah. Tapi sekarang universiti lah. Okay, dalam menyebarkan macam apa, buat talk, bagi pendapat, buat apa, sembang-sembang kan, dialog kan bersama dengan pelajar, mahasiswa-mahasiswi kan. Okay, tetapi isu yang sekarang tengah hangat, okay, kenapa bila macam contoh pembangkang, contoh YB Syed Saddiq nak buat dialog bersama dengan mahasiswa tapi dihalang oleh pihak atasan UiTM atas faktor yang kita nak bincang kepada orang lain lah. Okay? Jadi saya rasa benda ni ada nampak lah, saya tak katalah kesalahan sepenuhnya kepada pihak UiTM dan pihak pembangkang. Okay? Sebab apa yang based on apa yang saya baca daripada berita sendiri, okay? Daripada YB Syed Saddiq sendiri, daripada muda kan, apa yang saya perhatikan daripada mereka nak buat talk ataupun dialog bersama mahasiswa di UiTM. Okay? Dan isi ataupun pengisian konten ataupun sembang pada malam itu, tajuknya adalah sangat penting pada masa sekarang ini. Di mana tajuknya adalah berkenaan dengan intern adalah bukan buruh. Intern adalah bekerja juga sama macam pekerja-pekerja lain. Okay? Di mana sekarang ni memang ramai sekarang ni ramai yang intern, pelajar-pelajar intern ni bila pergi intern tapi dah jadi macam kuli. Disuruh buat kerja macam-macam seperti kerja staff. Disuruh buat kerja itu ini, kerja-kerja berat. Kadang kena OT, kadang balik lewat. Tapi tiada apa-apa ganjaran daripada pihak company itu sendiri nak bagi kepada pihak intern, kepada intern sendiri. Jadi isu ni harus dititik beratkan. Jadi apa yang idealisme yang dibawa oleh ataupun tajuk dibawa oleh Wabi Syed Saddiq amatlah bagus. Tetapi tapi dihalang oleh pihak ITM atas beberapa faktor lah. Tapi saya tak pastilah sama ada dibayar ataupun tidak, kerana kita lihat Perdana Menteri kita dapat buat talk dengan mahasiswa, tapi bila sampai pembangkang saja tak dapat buat. Padahal ia adalah isu yang penting. Jadi kat sini apa yang kita dapat kaji daripada berita-berita saya tengok lah kan, mesti pihak UiTM memberi jawapan kerana apa mereka menolak YB Syed Saddiq daripada dan tim muda dia, okay, untuk membuat sesi bersama dengan mahasiswa di UiTM kerana mereka merisaukan akan adanya isu-isu politik di luar tajuk yang dibawa oleh YB Syed Saddiq sendiri. Contohnya memang dia nak bawa tajuk berkenaan dengan intern adalah buruh. Intern bukan adalah buruh sebenarnya, tapi mereka mungkin merisaukan bahawa pembangkang ini mungkin ada dia cocok-cocok ataupun dia letak ke mana-mana part dia nak mempengaruhi fikiran-fikiran menghasut mahasiswa ni berkenaan dengan keburukan kerajaan sendiri. Mungkin ada lah pihak UiTM merisaukan perkara tersebut berlaku. Lagi satu, kerana di UiTM juga ada salah satu kumpulan, iaitu kumpulan, saya tak ingat nama apa, tapi dia kumpulan yang ingin menghapuskan akta apa AUKU, iaitu akta universiti dan University College universiti kan. Akta tu aku kita panggil aku kan, AUKU kan. So mereka ni nak menghapuskan dasar tersebut, yang di mana dasar tersebut telah dijanjikan oleh pihak kerajaan pada PR15 untuk menghapuskan undang-undang tersebut. Kerana apa? Dia telah menyekat kebebasan mahasiswa ni. Okey. Jadi bila adanya macam itulah. Okey. Jadi sebabkan itu juga undang-undang itu tidak dihapuskan. Jadi mereka PITM sendiri tidak membenarkan Syed Saddiq ni untuk memberi dialog, memberi ceramah di UiTM sendiri. Okey, jadi saya rasa kedua-duanya, saya tak kata YB Syed Saddiq ni tak bagus, saya tak kata UiTM tak bagus, tapi dua-dua ni mungkin ada matlamat sendirilah. Tapi apa yang saya katakan, sepatutnya kalau sebagai pihak universiti menerimalah dengan keadaan terbuka penerimaan YB Syed Saddiq kerana dia menyampaikan isu yang penting dan hangat. Okey, sebab kenapa patut dibenarkan. Jadi kenapa PM boleh tapi pembangkang tak boleh. Tapi kita akan nampak kat situ mentaliti masyarakat bahawa yang macam UiTM ni macam nampak macam bias sikit, macam select sikit. Sedangkan pembangkang juga berhak juga untuk memberi ceramah di mana-mana. Dia still pemimpin, mereka still ada pemimpin politik. Okey, cumanya apa yang saya rasakan mungkin pihak UiTM sendiri tak nak ada gangguan daripada ahli politik di bulan Ramadan ni, bulan keharmonian ini. Mungkin mereka nak clearkan daripada apa-apa dan mereka takut
YB Syed Saddiq ni mampu mempengaruhi atau memberi pengaruh buruk lah berkenaan dengan kerajaan kepada mahasiswa. Jadi saya rasa itulah apa yang pendapat saya setakat ini lah. Itu kita orang pun ada buat show pasal AUKU ni. Memang sepatutnya AUKU ni dah dimasukkan lah kan. Yelah dimasukkan sebab kita undi 18 pun dah start. Kita pun baru PRU 15 ni baru-baru ni lagi kita mengundi tahun lepas kan. Untuk baru saya. Jadi patutnya dimasukkan lah AUKU ni. Apa pendapat Nazrin? Memang patut kan? Bagi saya sekiranya mahasiswa sendiri seperti kita mahasiswa lagi masih belajar, ramai di antara kita semua yang menyokong untuk menghapuskan akta tersebut. Malahan akta tersebut telah pun dijanjikan oleh pihak kerajaan untuk dihapuskan sendiri, tapi sampai sekarang tak terhapus. Jadi bagi saya sendiri memang kita patut hapuskan kerana kita dapat membebaskan hak asasi untuk mahasiswa ni. Betul. Sebab suara orang muda pun suara yang kuat juga. Sebab sekarang kita pun bukan majoriti lah, at least 50% orang muda yang akan mengundi. Sebab daripada 18 sampai ke umur 20 lebih. Kita orang muda ni kita fikir lebih ke arah kemajuan. Sebab kadang-kadang orang yang lebih berumur dia macam ada yang disuka dah. Dia dah selesa dengan dia punya kedudukan sekarang. Betul, setuju. Itulah patutnya kita memang masuk AUKU ni. Bagilah politik sebab orang pelajar pun itu PRU 15 pun diorang pun lebih terikut TikTok. Betul. Banyak pada konten daripada ahli politik sendiri yang buat konten dekat TikTok. Kat situlah dia orang mempengaruhi lah pemikiran atau mentaliti kita pelajar-pelajar ni lah, umur macam kita ni. Diorang pun pandai. Kita pun cepat pengaruh dekat TikTok. Tengok senangnya kena tipu. Sebab itulah tak boleh percaya sangat dekat TikTok. Memang kita dengar daripada pihak contoh BN cerita pasal keburukan ataupun kebaikan BN parti mereka, tapi ada juga parti lain yang menceritakan keburukan parti lain dan juga menceritakan kebaikan parti sendiri. Jadi kita perlu compare kedua-duanya. Kita perlu lihat daripada sudut di tengah-tengah. Kita perlu lihat sama ada apa yang mereka katakan itu adalah salah satu kebenaran ataupun palsu. Kita tengok apa yang diorang cakap tu selama ni adakah betul ataupun tidak, adakah benar-benar dilaksanakan ataupun tidak, ataupun hanya sekadar janji yang hanya menitik di bibir saja. Jadi sebagai rakyat kita janganlah pandang sebelah saja, perlu lihat kedua-dua belah. Barulah kita dapat menilai mana parti yang sepatutnya kita undi sebagai kerajaan seterusnya. Nak mengundi pun kena kaji guys. Ingat study juga kena kaji. Betul. Untuk masa depan negara so kena buat main. Betul-betul kita pun nak ada kemajuan dekat negara kita ni. Takkanlah nak kemajuan kat diri sendiri je. Betul. Okeylah, kita ke soalan seterusnya. Okey, yang ni agak keliru lah Nazrin. Syed Saddiq dengan muda ni dapat satu kursi parlimen lah kalau kita tengok kan. Dapat satu je kursi parlimen. Dia jadi pembangkang. Lepas tu tapi dia sokong kerajaan perpaduan. Tapi kalau mereka ni jadi satu geng, diorang sokong ke tak? Tak sokong rasanya. Diorang jadi pembangkang lah kan. Tapi kalau diorang satu geng, diorang masuk dalam kerajaan perpaduan, diorang disambut tak? Rasa terima ke UiTM? Jadi dapat saya masa atas soalan, dapat saya kan kalau muda ni, kalau seperti yang awak katakan tadi lah, muda dapat satu kerusi je. Banyak je calon-calon parlimen ni daripada YB ni, calon-calon baru, calon-calon muda kan yang bertanding untuk PRU di setiap kawasan masing-masing, tapi memang tak menang, jarang menang. Sebab apa? Mungkin sebab pertamanya kenapa muda ni tak menang banyak, hanya menang di Syed Saddiq saja. Sebab apa? Mungkin mentaliti masyarakat ataupun mentaliti orang-orang yang lama, orang dah berumur ni menganggap orang muda ni masih kurang ilmu, masih kurang pengetahuan, masih tidak mantap, masih tidak cekap, perlu banyak lagi pengetahuan, perlu banyak lagi belajar sebagainya. Jadi mereka takut untuk mengundi muda ni untuk menerajui kawasan
menjaga atau menarujui kerajaan atau merajui kawasan-kawasan yang mereka duduki tu. Okay, jadi mungkin tu faktor yang pertama lah kenapa ramai tak mengundi muda. Yang keduanya adalah kenapa ada berlaku sedemikian kerana apa yang kita lihat ketika PRU, sebelum PRU mesti kita ada mesti ada macam masa untuk berkempen kan. Tapi kita lihat tak ramai ataupun tak ramai yang daripada muda ni yang cuba untuk berkempen. Tak ramai yang cuba untuk bersuara, tak ramai yang cuba untuk mempengaruhi ataupun buat konten-konten itu. Ada je saya tengok yang lalu-lalu daripada muda sendiri, yang pasti daripada muda-muda. Tetapi ramai di antara mereka yang masih kurang cekap lagi lah. Tak banyak yang mampu menarik perhatian masyarakat ni. So kebanyakannya yang banyak menariknya lah daripada Perikatan Nasional, daripada Barisan Nasional. Kedua tu cara mereka marketingkan ataupun promote kempen mereka tu jauh lebih better daripada muda sendiri. Tapi saya nampaklah keberadaan muda tu cuba untuk berkempen, tetapi masih kurang perhatian, kurang lagi kecekapan daripada mereka sendiri. Sebab itulah mungkin kenapa mereka tak muda masih tak aktif lah seperti parti-parti lain. Okey. Jadi kalau sekiranya muda ni diterima ataupun minta masuk untuk menyertai kerajaan perpaduan, adakah mungkin diterima? Saya rasa mungkin akan diterima kerana apa? YB Syed Saddiq sendiri adalah dulu pernah menjadi menteri. Dia agak rapat dengan Menteri KBS. Ya betul, dia agak rapat dengan Menteri KBS. Jadi mungkin Menteri KBS ni mungkin boleh memujuk ataupun boleh persuade dari kita punya menteri kita, PM kita untuk mengambil Syed Saddiq sendiri. Tapi kita perlu menilai lah hasil kerja yang dilakukan oleh YB Syed Saddiq sendiri. Tapi bagi saya penerimaan itu agak sukar kerana apa? Pemimpin kerajaan perpaduan ni tidak memandang sangat ke arah muda ni. Okey, saya tak pastilah kenapa, tapi dilihat ada je yang timbalan kita, timbalan menteri yang banyak ni daripada golongan-golongan muda. Contoh timbalan KBS masih muda lagi dah jadi timbalan. Jadi saya rasa penerimaan tu mungkin diterima, tapi mungkin kadarnya ataupun kekosongan tu akan sikit saja. Mungkin tak banyaklah tempat yang dapat bersama dengan kerajaan perpaduan. Rasa-rasa pun sebab parti muda pun agak baru juga kan. Diorang pun tubuh lepas Syed Saddiq keluar bersatu tu silap. Tahun 2021 Rasa-rasa sebab tu juga. And then dia kena handle pun orang muda. Jadi memang parti-parti yang dah senior ni discriminate parti muda. Betul. Saya rasa mereka boleh bergerak jauh, boleh pergi, tetapi perlu mengambil masa dan mengatur strategi lebih mantap lah. Okay? Sebab kita masih tak nampak lagi muda ni betul-betul solid. Betul. Oh, betul. Dulu pun PMX Anwar adalah bekas pemimpin pelajar. Mungkin kita perlukan PM kita sendiri buat satu statement atau pencerahan status atau ruang tentang kebenaran untuk semua ahli politik. Pendek kata lah kan, PM harus mempertahankan hak berpolitik pelajar. Nas setuju tak untuk statement ni? Saya sangat setuju dengan statement yang telah diberikan. Okay, sebab apa sekarang ini kita ni sebagai mahasiswa ataupun golongan belia, kita ni adalah pemimpin pada masa hadapan. Jadi kadang-kadang kerajaan ni yang mesti yang kebanyakannya adalah pemimpin yang sudah pun berumur. Okay, perlulah juga mendapatkan pendapat daripada golongan-golongan muda ataupun ahli politik muda ni. Sebab ada kadang-kadang ada idea yang dibahaskan ataupun yang dilemparkan ataupun yang diutarakan oleh mahasiswa ni, golongan belia ni, ada baiknya untuk kebaikan negara. Jadi kita sebab itulah PM sendiri tak boleh menganggap idea-idea yang telah dilontarkan daripada golongan belia ni adalah salah satu macam idea yang tak bernas. Idea macam kita korang muda-muda lagi, korang tak tahu apa. Tak boleh macam tu. Kita perlu bersikap terbuka lah.
menerima pendapat daripada orang yang muda ataupun yang tua. Kita sama-sama menghormati pendapat masing-masing. Jadi saya rasa PMX perlulah mengetengahkan ataupun memberi fokuslah kepada ahli politik-politik dalam golongan belia ni. Betul. Dia kena satu leader je untuk bagi diamkan yang orang lain ni kan. Bagi organisasi yang sekat-sekat pasal politiknya patutnya terdiam. Bagi free pass. Macam Syed Saddiq senang je, tak perlu pun dia kena tak perlu pun ke UiTM halang ke apa kan. Betul. Cumanya kalau okey. Teruskan. Tak ada. Cumanya kalau sekarang ni kalau kita sekiranya ahli politik ni berkempen ataupun memberi ceramah di macam masjid surau tu, itu saya sangat tak setuju lah. Sebab kalau bagi ceramah ataupun bagi sembang di masjid tu, dia akan mestinya akan adanya isu-isu politik yang dibawa naik. Sebab itulah kalau tengok berita tu Selangor, saya tak silap Selangor ataupun Terengganu, sultan yang menghalang ahli politik untuk berkempen ataupun beri ceramah dalam masjid rumah suci ni. Saya tak ingat, tapi saya rasa Terengganu sebenarnya menghalang. Jadi itu perkara yang baiklah. Betul juga, itu pun ada viral yang katanya majlis nusyus Quran rasanya. Nusyus Quran tu last dia berceramah politik. Rosak betul. Sebab itulah ada isu sekarang ni. Nak berjaluk di masjid, di rumah suci memang tak boleh lah. Tapi saya tak setuju itu. Tapi kalau nak berjaluk di luar, okey, itu tak apa. Sebab kita hormati berkempen dekat betul. Lagi-lagi kita kena berkempen dekat kampus ni. Kampus ni orang kata tempatnya student berfikir. Betul. Sebab bukan kat rumah tidur je. Tidur, main game, tak fikir apa pasal politik ni. Betul. Jadi kebanyakan yang ambil berat ni student yang aktif lah dengan aktiviti-aktiviti di universiti, aktiviti luar. Yang penempatan jawatan ni kebanyakannya dia minat dengan politik. Jadi mereka-mereka ni lah yang banyak menerajui kepimpinan dekat universiti, banyak yang melibatkan politik semua. Jadi mereka-mereka ni yang juga bakal pemimpin-pemimpin kita pada masa hadapan. Jadi baguslah, diteruskanlah. Betul. Ada juga senior politik ni yang dah berumur ni pun fikir diorang pun masa relevan untuk masa depan. Betul. Macam mana Nas? Relevan, tapi relevan untuk beri nasihat. Relevan lah. Relevan nak memimpin. Betul. Kalau relevan memimpin ni lambat lagi lah. Ada kadang idea mereka ni ada baik buruknya. Ada yang baik kita ambil, mana yang kurang tu kita betul. mungkin boleh ubah soal jadi lebih baik sebagainya. Sebab idea kita ni, masyarakatnya, golongan belia ni, kadang jauh lebih baik daripada idea mereka. Menteri-menteri ni. Jadi tak seharusnya kita melidakkan ataupun kita menghalang golongan belia ni untuk memberi carangan ataupun improvement lah untuk kerajaan sendiri. Betul. Okey, soalan keempat ni sepatutnya kita pun dah kupas tadi pasal aku. So kita skip lah kan? Boleh. Okay Nas, sebelum soalan last ni bagi iklan sikit lah pasal My Campus Radio ni. Boleh? Boleh. Okay, sebelum kita ke soalan seterusnya, iklan sikit. Semua pendengar MKR, jangan lupa komen and support MKR. Pergi je kat FB kita orang, IG, TikTok and Twitter My Campus Radio. Boleh komen, like and share. Korang boleh juga tengok video-video menarik kat kami dekat YouTube channel kami. Ada dua, My Campus Radio and My Campus TV. Okay, masih lagi dengan Ken untuk tajuk show kita. Saya Saddiq dihalang masuk ke UiTM. Okay, dengan Nas, tetamu kita untuk teruskan berdialog. Okay Nas, pilihan raya nanti, pilihan raya akan datang nanti banyak ditentukan oleh pengundi muda. Bagaimana pengundi muda ni akan react bila berlaku seperti ini apabila satu pihak
dilarang untuk berpolitik? Jadi awak masukkan ni contoh macam parti muda lah, dilarang berpolitik. Kita ambil macam contoh kita ambil saya Sadiq ni lah. Kau tengok dilarang politik. Tapi yang dalam kerajaan pada elok je politik. Okay, macam mana? Jadi sebagai semestinya lah parti-parti muda ni ataupun orang-orang muda ni pastinya akan marah lah dengan keadaan yang berlaku. Kerana apa? Mereka tidak diberi peluang, diberi kelonggaran untuk berkempen seperti mana pemimpin-pemimpin lain atau parti-parti lain berkempen. Jadi bagi saya sendiri pun akan macam bertanya, kenapa harus diperlakukan macam ni? Kenapa tak ada sikap adil antara semua parti? Sedangkan ketika PRD ini, kesemua parti berhak untuk berkempen secara sama rata. Kenapa perlu ada yang tidak boleh dihalang untuk berparti? Sedangkan kita ni negara demokrasi. Jadi kita bukan negara diktator ataupun negara yang seperti pemerintahan lain-lain. Jadi kita perlu mengamalkan sikap yang sama adil secara semua parti supaya mereka semua dapat berkempen secara baik dan masyarakat juga dapat memilih kerajaan secara baik. Jadi sekiranya ada isu yang sedemikian berlaku, okey, semestinya golongan-golongan muda ni yang menyokong muda lah. Saya percaya ada yang menyokong muda, ada yang tak menyokong muda, ada yang menyokong parti-parti lain. Tapi kebanyakannya orang-orang muda ni dipengaruhi oleh mak ayah juga. Ada yang mak ayah kata, undi parti, jangan undi dia. Ada yang macam tu. Tapi kalau kita rasa ada pendapat yang lebih baik ataupun kita rasa ada parti lebih baik, kita undi dah secara senyap saja. Jawab dia laya kan, mak dah undi dah mak. Tapi undi lain. Tapi bagi saya sendiri kalau berbalik pada tadi, kalau muda dihalang, pastinya akan memberikan boleh membuatkan berlakunya rusuhan ataupun bantahan ataupun apa kita panggil orang ramai berkumpul berusuhan lah. Dia macam pimpinan ramai lah. Pimpinan yang membantah yang memberi mogok kepada kerajaan kenapa berlaku macam ni, kenapa mereka dihalang. Jadi kat situ akan timbul salah satu konflik lah di antara parti-parti ni. Jadi bila ada konflik macam tu, jadi tak peluang untuk mereka untuk bergabung dengan mana-mana parti tu sukar. Sebab nampak ada konflik. Jadi nampak muda ni macam tak matang, tak profesional. Kenapa mereka berbantah seperti membuat perhimpunan dan sebagainya. Jadi benda ni kita sebagai golongan belia kan, seharusnya kita juga bersikap adil lah kan. Jadi kalau kerajaan tu sepatutnya memberi kelonggaran kepada semua. Semua parti-parti ni untuk berparti secara baik. Jadi kalau berparti secara baik, kesan ni nanti kita punya PRU pun akan menjadi smooth, elok saja. Kita dapat memilih pemimpin yang terbaik. Sedangkan muda ni juga boleh membantu walaupun tak banyak kan. Tak banyak kerusi dia menang, tapi dia still ada di antara mereka yang cukup bagus untuk menerajui kepimpinan ni. Jadi kita jangan pandang rendah lah kepada golongan-golongan ni, kepada muda ni. Jadi sebab muda ni juga ya yang banyak ke depan berbanding orang lain, banyak juga mencari ilmu-ilmu politik, banyak juga yang antara mereka yang merupakan dulu badan kepimpinan. Sebab kebanyakannya orang-orang muda ni dia nak masuk politik tapi dia tak ada cabang nak masuk, jadi paling dekat dengan dia dah muda daripada YB Sadiq. Sebab itulah mereka kebanyakannya pelajar-pelajar kita ataupun yang golongan-golongan yang barisan kepimpinan pelajar ni banyak pergi ke muda untuk mereka start untuk sebagai beginner lah untuk jadi orang sahri politik. Jadi kat situ kita haruslah memberi kelonggaran atau memberi keadilan kepada semua untuk walaupun golongan tua, golongan lama atau sebagainya untuk berparti. Jadi tu jawapan saya lah. Betul. Apa pun reaction orang muda memang agak kecewa lah bila ada setengah pihak ni dihalang untuk berpolitik. Tapi itulah kita juga kena memberi pesanan lah kepada semua kan. Kita nak undi ni kita ada beberapa parti kan. Tapi kita kena undi, kita ingat memang kita undi ni kita kena undi pemimpin, bukan undi kepada parti tu. Sebab apa? Yang kita nak, kalau kita undi pemimpin, yang kita undi pemimpin tu pemimpin yang buat kerja. So jadi kita akan nampak hasilnya. Tapi kalau kita undi sebab apa? Undi sebab parti, tapi pemimpinnya tak buat kerja, so takkan jalan lah apa-apa, takkan bergerak. Itu adalah salah satu kesilapan lah daripada masyarakat, daripada pendapat saya lah. Sebab saya sendiri saya akan undi pemimpin, saya tak undi pada parti. Sebab saya nak kawasan saya tu dijaga dengan baik.
diterajui dengan baik. Jadi saya akan pilih pemimpin yang baik. Okey, bukan berdasarkan parti. Tapi kalau dia kena dengan parti tu yang kita nak tu kira macam bonus lah. Jadi sebab tu lah ramai sekarang ni pemimpin-pemimpin bila dah menang ni hilang. Menang je lesap. Menang je hilang. Mana janji-janji Melayu, mana janji-janji yang dikatakan tu. Tapi sekarang tak ada pula. Time kempen PRU ada pula. Macam tu lah. Jadi pesanan lah semua kan. Kalau boleh kita pilih pemimpinnya, bukan memilih parti. Itulah untuk kebaikan kita. Okay? Alright. Mantap Nas. Baru nak bagi kata-kata akhir daripada Nas. Tapi tak apa, Nas pun Nas sendiri aku bagi kata-kata akhir. Okay Nas, kita pun dekat penghujung show kita. Terima kasih sangatlah bagi pendapat Nas. Sebab pendapat Nas pun banyak yang bernas hari ni. Terima kasih sangat untuk kita berkongsi bersama-sama pendapat. Cuma saya nak disclaimer kepada semua lah yang mungkin akan menonton selepas ni. Boleh. Apa yang saya katakan pada malam ni, apa yang saya sampaikan pada malam ni adalah berdasarkan pendapat saya sendiri. Mungkin ada pendapat yang kita yang bercanggah ataupun mungkin ada fakta-fakta yang saya utarakan ni ada mungkin yang salah. Jadi saya minta maaf kat sini sebab saya pun masih lagi buat sesi bacaan dan sebagainya. Mungkin ada saya terlepas pandang, mungkin ada saya kurang tahu berkaitan dengan ini. Jadi saya minta maaf lah, sekiranya nak tahu lebih dalam mungkin boleh buat research sendiri lah. Tapi ini yang apa yang malam ni saya kongsikan adalah pendapat saya sendiri untuk rakan-rakan di luar sana. Okay, maaf lah kalau ada yang kena. Platform kita orang pun adalah platform untuk menyuarakan suara orang muda. Memang kita syorkan lah suara macam lagi-lagi orang macam Nazrin ni bercakap, memberi opinion orang pasal lagi-lagi pasal politik. Memang kita suka pasal politik ni. Okay Nas, itu sahaja daripada Ken dengan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan kita bahaskan bersama orang-orang muda orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kita orang My Campus Radio and My Campus TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okeylah, terima kasih Nas. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey? Okey. Selamat berbuka pula. Dah buka dah. Selamat berpuasa. Dah buka dah. Tahu. Okey. Selamat bersahur. Ya. Selamat sahur. Okey. Okey, jumpa lagi Nas. Jumpa lagi. Jom #jom berubah bersama. Assalamualaikum. Puasa muda. Ya.